الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal seluruhnya pengerusi serta Al-Tuan Kuasa Surau Al-Qudus, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dan seterusnya duduknya kita dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita, dan seterusnya kita layak untuk boleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkejut, jangan alihkan siaran TV anda. Saya sepatutnya hari Ahad minggu pertama maghrib, tapi oleh kerana minggu lepas tak dapat bersiaran, Ustaz Ashrul pun telefon free tak pagi ni. Sebetulan memang free, alhamdulillah. Ya Allah izinkan untuk kita bertemu pada pagi ni. Tapi walau bagaimanapun kita menyambung terus pengajian kita, iaitu rasional sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Radio Eki minggu lepas saya bicara tentang selipar Nabi SAW kan. Capal Melayu itu adalah adaptasi daripada capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita bertelagah dari sudut logo capal je, tapi kita tak ambil pun apa manfaat, apa rahsia, apa hikmah yang tersembunyi di sebalik bentuk capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bentuk capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis yang dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi, satu bab yang menceritakan tentang na'li. Na'li maksudnya adalah selipar, capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan disebut dalam hadis tu bahawa capal Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, bila Sayyidina Anas mengeluarkan kepada para sahabat capal, dan dikata inilah capal Nabi SAW. Lalu para sahabat yang melihat capal tu kata lahu qibalan, ada dua tali capalnya. Yang pertama, capalnya ada dua tali, maksud dia adalah daripada belakang sampai ke depan tu dua tali. Apa rasional ya? Supaya tak mudah putus lah kan, sebab Nabi ni berjalan laju, ka'annama yanhatu minas sawab. Nabi berjalan seolah-olah menuruni anak bukit, laju Nabi jalan. Sama dengan kita punya sekarang ni lah, brisk walking. Bila dikaji brisk walking, kelajuannya mestilah 4.5 km sejam sehingga 6 km sejam, baru nama brisk walking. Kalau kurang daripada 4.5 km sejam, susah pula nak bawa meter kereta, meter motor nak jalan kan. Okey, kalau kurang daripada 4.5 km sejam perjalanan kita berjalan kaki itu panggil lenggang kangkung. Orang Melayu panggil lenggang kangkung. Ya, kita jalan lenggang kangkung, itu lenggang kangkung. Sebenarnya brisk walk tu ya, Nabi SAW sentiasa. Kalau orang tanya saya, pernah saya bersiaran di Radio Hakim tu, ada orang tanya, Ustaz, dia kata Nabi ada jogging macam kita tak? Saya sebut kalau Nabi jogging macam kita, formal tak ada. Maksudnya dia pakai track shoe, pakai kasut sukan, lepas tu berlari di taman, tak ada. Nabi sentiasa jogging. Nabi sentiasa bersenam. Nabi sentiasa bersenam. Tapi bukan jogging lari-lari anak. Sebab ikut kajian, kita kena check dulu BMI kita, berat badan kita berlebihan ke tak berlebihan ke kan, untuk jogging. Sebab jogging ni ada kesan sampingan bagi orang yang tidak memiliki berat badan yang ideal. Macam saya tak. Saya berat badan saya dengan ketinggian saya kena turunkan sampai 65 kilogram. Barulah BMI-nya ideal namanya, seimbang ya, ketinggian dengan berat badan. Sekarang ni 85, nak turun 20 kilo kan. Macam mana nak turun 20 kilo kan? Itulah sebut tentang tu kan. Jadi Nabi SAW brisk walk. Tali ni kena dua sebab Nabi berjalan laju. Satu. Yang kedua, bila dikaji,
Ada satu lagi makna yang lain, lahu qibalan, maksudnya Nabi ni kasutnya ada dua tali, iaitu bercabang di bahagian hadapan. Ada dua tali. Kalau selipar kita dipanggil selipar Jepun. Selipar Jepun sebenarnya yang popularkan adalah orang Jepun, nama dia Zori dalam bahasa Jepun. Zori. Selipar yang disulam dengan kain. Sebab itu dia lubang sulam, akhirnya ada dua tali. Yang kita panggil selipar Jepun kita. Selipar Jepun. Itu yang pertama lah. Kemudian bila tentera Amerika dia masuk ke Jepun, dia lihat orang British masuk ke Jepun, dia lihat selipar ini dan diambil sebagai dipanggil selipar beach ataupun selipar pantai, yang dipopularkan. Dan sampailah 1000 berapa tahun dah, ada seorang dia mempopularkan dan komersialkan selipar tu, mengkomersialkan selipar tu. Dan jandal dalam bahasa Inggerisnya, iaitu Japanese sandal. Jandal Japanese sandal kan. Satu lagi kajian tentang selipar Jepun tu, kenapa namanya selipar Jepun? Asalnya selipar Melayu. Melayu dah pakai selipar tu lama dah. Selipar tu lama. Sebab itu kalau kita lihat capal Melayu, dia adalah adaptasi daripada capal Nabi SAW. Ada tali di bahagian hadapannya. Dah lama dah, sebelum Jepun pakai, orang Melayu dah pakai dulu. Tapi bagaimana popular nama selipar Jepun? Rupa-rupanya ada satu siksaan ke atas orang Melayu ni, dan orang Melayu terasa terhina kalau selipar ataupun capal naik ke muka ataupun melebihi. Patutnya dia letak ke bawah, hina dia kan. Orang Melayu kata apa, selipar ni letak ke atas, selipar letak ke bawah, kata dia. Selipar ni kotor pada dia kan. Jadi bila selipar naik kat muka, orang Melayu ni hilang sabar. Jadi ada satu siksaan orang Jepun tampar muka Melayu ni dengan selipar yang digunakan. Tampar, bang, dia akan marah. Melayu ni akan marah. Bila marah dia akan memberontak lah. Jadi itu yang popular nama selipar Jepun. Rupanya selipar Jepun tu diambil dengan daripada siksaan orang Jepun terhadap orang Melayu dengan menampar muka orang Melayu dengan selipar yang digunakan tu. Panggil popular dengan nama selipar Jepun tu. Selipar Jepun. Okey. Apa yang kita nak ambil pada pagi ini insya-Allah, itulah tentang selipar ni. Rupanya dua tali yang ada. Satu tali di bahagian ibu jari, antara ibu jari dengan jari telunjuk pada bahagian kaki. Yang kedua, jari tengah dengan jari manis pada pada jari kaki. Bila seorang tu berjalan, rupa-rupanya masya-Allah, dia melakukan satu urutan lembut pada saraf yang ada di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk pada jari kaki, dan juga jari tengah dengan jari manis pada kaki tu. Jadi macam inilah dia berjalan. Kalau kita berjalan, dia ada urutan lembut. Kalau kita pakai sandal yang tak ada tali di bahagian hadapan, kita tak dapat manfaat apa-apa. Tak dapat manfaat apa-apa. Kadang-kadang kalau licin, kita boleh terkeluar kaki kita daripada kasut, ataupun dia terpusing. Tapi kalau ada tali, dia lebih kuat, lebih mencengkam kaki kita. Jadi kalau kita berjalan, lebih kuatlah cengkaman kaki kita. Sebab itu Nabi SAW, selipar Nabi SAW ataupun capal Nabi mesti ada tali. Mesti ada tali. Bila seorang tu berjalan, dia akan mengurut urutan lembut pada ni. Dan kita tahu kalau kita belajar dalam ilmu refleksologi. Saraf yang ada pada ibu jari adalah saraf yang berkaitan dengan kepala. Saraf berkaitan dengan kepala. Dan saraf yang ada pada ibu jari telunjuk pada jari kaki dan jari tengah ni, dua ni adalah saraf yang berkaitan dengan telinga. Dan saraf yang ada pada dua jari yang terakhir ni, jari manis dan jari kelingking pada jari kaki ni, adalah saraf yang berkaitan dengan mata. Jadi kalau dia berjalan, dia melakukan urutan lembut pada saraf-saraf ni, dia akan lebih menyeimbangkan tubuh badan kita. Sebab tiga ini adalah organ keseimbangan badan: kepala, Allahumma SWT, telinga dan mata. Kepala, telinga dan mata, dia organ keseimbangan badan kita. Jadi kita lebih seimbang sebenarnya. Satu. Yang kedua, bila urutan ni, dia urutan lembut pada saraf ni, dia memberikan kesihatan yang baik pada otak kita, pada mata kita dan pada telinga kita. InsyaAllah itu kita kaji tentang tu. Sama juga sunnah berkuda. Kuda ni, selain daripada kita mengawal keseimbangan kita, sebab itu kuda ni memang satu binatang yang sangat, kita ni kena ada skill keseimbangan badan. Balancing kita mesti hebat.
Anak panah boleh kita elak dengan kita baring sebelah kuda tu. Sebab itu cara nak baring macam mana kan. Kita boleh, sebab itu ada pertandingan kalau di Mongol di mana ada pertandingan yang ambil Allahumma objek ataupun kain yang ada di tanah tu dengan pacu kuda laju, boleh ambil. Sebab kita boleh baringkan badan kita di sebelah sisi kuda tu ketika mana kuda berjalan laju. Itu balancing, ajar balancing. Selain daripada balancing adalah rupa-rupanya galloping kuda tu. Galloping yang panggil kedekut tu. Dia punya hentakan lembut itu adalah urutan lembut bagi tulang belakang. Jadi ada orang yang ada masalah sakit pinggang, sakit tulang belakang, dia kena naik kuda. Dia punya urutan lembut tu. Naik kuda tu. Jadi urutan galloping, dipanggil galloping kuda tu adalah urutan lembut untuk tulang belakang. InsyaAllah itu kalau kita kaji tentang tu. Jadi kalau kita bicara tentang selipan Nabi SAW, masya-Allah, kita janganlah bertelagah tentang logo, syapal dan seumpamanya. Kita ambil apa rahsia yang ada di sebalik syapal Nabi SAW. Apa yang ada di sebalik syapal Nabi SAW. Sama juga ridak yang kita guna ni. Saya tak payah bawa sejadah tuan-tuan, tapi ada setengah masjid dia tak bagilah. Ada masjid dia tak bagi. Sama je bawa sejadah ataupun bawa ridak, sama je. Ridak ni banyak kegunaan dia. Pertama sekali adalah kalau Nabi SAW, kalau panas Nabi akan tutup muka je. Ridak. Okey. Satu. Yang kedua, Nabi pernah jadikan alas tempat duduk. Nabi pernah jadikan alas tempat duduk. Okey. Dan Nabi juga pernah jadikan sebagai sutra ataupun penghalang batasan Nabi solat, supaya kalau orang lalu di hadapan tidaklah dikira lalu di hadapan orang yang sedang solat. Nabi pernah jadikan sutra macam ni, kan? Okey. Satu lagi kalau kita kaji, pernah tak dalam seni silat Melayu dia ada dipanggil dia ada bengkong ni ataupun bengkong ni. Sebenarnya kalau ikut kajian, kain yang digulung ni macam ni. Kain yang digulung, setajam mana pun mata pedang takkan mampu untuk memutuskannya dengan cara tetakkan. Dia boleh diputuskan dengan cara hirisan je. Jadi kalau kita berperang ataupun bergaduh, ada ke orang sempat iris kita punya kan? Tak sempat, orang tetak je. Sebab tu ni halangan. Okay? Sebab tu dalam silat pun ada halangan. Okay. Dan itu juga adalah yang jadi serban. Okay? Jadi serban. Jadi bila jadi serban, Allahumma salli, kalau anda kata kita terjatuh, kain yang dililit pada kepala kita ni, dia absorb gegaran. Dia akan absorb gegaran sebab kain yang dililit. Satu. Itu kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, Nabi berperang juga guna serban. Kalau kita fikir macam mana Nabi berperang guna serban, tak susah ke? Tak melorot ke? Tak menyusahkan Nabi berperang ke? Tak terburai ke serban Nabi SAW? Sebab itu tuan-tuan, dia ada cara lilitannya. Sebab itu Nabi SAW ada serban tak ada ekor. Itu yang dipakai oleh ulama-ulama Al-Azhar, tak ada ekor semua. Itu serban. Sebab serban ni takrifannya adalah kain yang dililit pada kepala. Okay. Yang kedua, ada serban yang ada ekor. Dalam kitab Syama'il disebut bahawa ekor serban Nabi melepasi daripada dua bahu Nabi SAW. Ya, melepasi dua bahu Nabi SAW. Ada serban Nabi yang dua ekor. Kadang-kadang jemaah tabligh pakai dua ekor. Dua ekor tu adalah cara lilitan serban ketika perang. Jadi ikat mati pada kepala ni, jadi tak terburai. Kalau kita lilit macam nak pergi solat, kan, berperang-perang dia melorot ke bawah, tutup mata kan, tak pasal-pasal kita mati free je kan. Jadi dia ada cara lilitannya, ikat, simpul mati. Itu cara lilitan serban Nabi SAW ketika peperangan. Itu disebut tentang tu, insyaAllah. Okey. Oleh kerana kita ada pertemuan setiap bulan, setiap bulan, jadi saya bawakan terus daripada buku yang saya buat, tapi sikit lagi nak siap lagi, dah tinggal 95%, iaitu Rasional Sunnah. Rasional Sunnah saya himpun, kalau flow-nya daripada kitab Al-Yaumun Nabawi, Al-Yaumun Nabawi, Circle Kehidupan Nabi SAW, dan rujukan yang besarnya adalah Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah, dan juga kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, iaitu syarah kepada kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Al-Bajuri, dan hadis-hadis yang lainlah tentang rasional Nabi SAW. Malam ni saya nak bicara tentang ada satu amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang mungkin jarang kita lakukan, iaitu berzikir sehingga terlelap. Berzikir sehingga terlelap.
menjadi kelaziman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur baginda akan berzikir dengan zikir tertentu, supaya masa yang diambil untuk berehat dan terlelap tidak dibazirkan begitu saja tanpa sebarang amal. Apa yang malang bagi setiap kita, kadang-kadang kita gunakan masa yang kita bazirkan hanya untuk kadang-kadang menonton YouTube, menonton Facebook, ataupun kita update media sosial kita dan seumpamanya. Sedangkan ada banyak kebaikan kalau kita berzikir sebelum tidur. Antara hadis yang kalau kita nak ambil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kisah Sayyidina Ali bila Fatimah dia mengeluh ataupun dia mengadu kepada Sayyidina Ali tentang penat bekerja ataupun penat menguruskan rumah tangga, lalu dia meminta kepada Sayyidina Ali untuk mengadukan kepada baginda SAW agar diberikan seorang pembantu, seorang pembantu. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah pun pergilah bertemu dengan Nabi SAW, lalu dia mengadukan bahawa, ya Rasulullah, kalau ada tawanan perang atau boleh tak berikan aku seorang pembantu, kerana penatnya bekerja di rumah untuk menguruskan rumah tangga. Lalu Nabi SAW bersabda, jika kalian berada di tempat tidur, maka bertakbirlah sebanyak 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan takbir kuat-kuat pula. Tak tidur sebelah, terkejut dia takbir kuat-kuat. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi SAW, bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan tahmid 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Itu lebih baik pada kalian berdua daripada seorang pembantu. Sayyidina Ali dan Fatimah jumpa Nabi SAW nak minta pembantu, tapi Nabi beri suatu amalan yang boleh menggantikan seorang pembantu, iaitu dengan zikir sebelum tidur. Dengan kata Nabi SAW, bila kalian berada di tempat tidur, maka bertakbirlah 34 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Kalau kita hitung jumlahnya 100. Okey. Dan kata Nabi SAW, itu lebih baik buat kalian daripada seorang pembantu. Hadis riwayat Bukhari. Nombor hadisnya 3429. Hadis ini hadis sahih. Bila buat kaji, ada satu kajian, bila hadis ni dikaji oleh ilmuwan sekarang ni, ada satu kajian tentang keberkesanan bacaan Al-Quran dan zikir terhadap fizikal, mental dan emosi, oleh Nur Hidayah Ibrahim Star, Sharifah Nur Shah Bani Said Bidin, Kertas Kerja Fakulti Pengajian Islam Contemporary UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Disebut dalam kajian tersebut, ada satu kajian saintifik terbaru di Amerika Syarikat yang membuktikan keajaiban Al-Quran dan zikir, khususnya berkaitan ayat-ayat Quran dalam meredakan ketegangan urat saraf yang akan menyebabkan seluruh tubuh badan menjadi segar. Itu kelebihan dia. Okey. Hasil kajian mendapati perkataan-perkataan dalam Al-Quran ataupun dalam bentuk zikir memberi pengaruh psikologi terhadap ketegangan tubuh secara langsung bila mana difahami sekali dengan maknanya. Harul Ghazali 2010. Itu yang pertama. Maksudnya amalan kita yang kita mungkin tak pernah buat ataupun jarang kita buat adalah berzikir sebelum tidur. Dan ini amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali dan Fatimah, yang kita boleh amalah mulai malam ni insya-Allah. Sebelum tidur cuba kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tuan-tuan zikir insya-Allah tak habis subhanallah, subhanallah. Sila Allahu Akbar, Allah 3 kali dah terlelap dah. 3 kali dah terlelap, tak sempat habis 100 kali. Okey. Sebab rupanya bila kita kaji, zikir ini dia menenangkan jiwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir ataupun mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Hati akan jadi tenang. Okey, disebut tentang surah Ar-Ra'd ayat 28. Okey. Dan berzikir ni dia rupanya dia adalah nada yang baik untuk otak. Satu kajian daripada pakar psikologi menyatakan bahawa walau bagaimanapun terhadap perbezaan di antara sistem penglihatan dan pendengaran,
di mana sistem pendengaran berfungsi setiap kali seorang itu tidur. Penglihatan tertutup, tidur tak nampak apa-apa lah. Yang pertama. Yang kedua, deria bau pun Allah tutup ketika mana tidur. Kita dah bincang kenapa lubang hidung kita dua kan? Pernah kita bincang dulu. Kenapa lubang hidung kita dua? Yang pertama, lubang hidung pertama tu, kalau tuan-tuan letak jari pada bawah bawah hidung ni, hembus dengan perlahan-lahan, jangan kuat-kuat. Okey, tuan-tuan akan rasa yang sebelah dia tak sama, tak seimbang, sama laju. Okey, sekarang ni yang saya punya kiri yang laju, kanan yang perlahan. Okey. Saintis tak dapat tentukan di saat mana yang dia akan bertukar, kanan pula laju, kiri pula perlahan. Dan setiap orang berbeza-beza, setiap orang berbeza-beza. Cuma disebut bahawa pertukaran tu akan berlaku dalam tempoh 3 jam. Cuma minit yang mana tak tahu. 3 jam. Jadi apa hikmahnya? Rupa-rupanya yang laju ini tugasnya untuk mengangkut oksigen masuk dalam paru-paru kita dan membuang baki oksigen yang ada dalam paru-paru ni keluar. Yang perlahan ni tujuannya adalah untuk mengesan bau. Kalau kita hidu bau dengan laju macam tu, kita takkan dapat baunya. Kita kena hidu dengan perlahan supaya deria bau pada hidung kita ni dapat kesan bau apa. Jadi bila seorang manusia itu tidur, Allah tutup deria baunya. Ni Allah tutup deria baunya. Sebab seorang manusia tidur ni perlukan oksigen yang banyak. Perlu oksigen yang banyak. Kalau kita sedar ni, kita boleh tarik oksigen bila-bila masa. Tapi bila kita tidur, kita dah tak sedar, itu akan berjalan ikut sistem badan sendirilah. Dia akan berjalan dengan secara sendiri ikut sistem badan kita lah. Jadi bila seorang manusia itu tidur, dia perlukan oksigen yang banyak. Sebab itu Allah tutup deria baunya. Jadi bila tidur, kedua-duanya dia laju. Okey. Tapi Allah tak tutup deria pendengarannya. Allah tak tutup deria pendengaran. Sebab itu dengar bunyi loceng, dengar orang beri salam, dengar anak menangis, dengar orang horn kereta pun kita dengar, Itulah kelebihan. Dari sudut pandang Islam, dia kata deria pendengaran merupakan medium pertama yang diberikan sebaik saja seorang itu dilahirkan. Kalau penglihatan, anak kita tak nampak lagi. Walaupun dia celik, bila lahirnya dia tutup mata, dia tak celik. Celik pun dia tak nampak apa-apa, hanya nampak kabur-kabur dan warnanya putih. Okey. Tapi bila lahirnya bayi ini, pertama sekali yang diberikan oleh Allah SWT adalah pendengaran. Sebab itu sunnahnya bila bayi ini lahir saja bayi, sunnah diazankan pada telinga kiri dan kanan. Sunnah. Sebab itu disebut tentang supaya terhindar daripada gangguan syaitan. Terhindar daripada gangguan syaitan. Okey, seterusnya, bacaan Al-Quran dan zikir akan menyebabkan gelombang otak menjadi perlahan. Seperti mana muzik klasik, muzik ketenangan. Kadang-kadang kita ni boleh tidur dengan muzik klasik. Itu bawa kereta, kalau buka National FM, kalau buka apa lagi, Klasik FM, tu memang lagu-lagu dah tengah malam mandu pula tu. Tengah malam mandu dengan ada boleh terlena dengan lagu-lagu klasik. Sebab dia memang irama yang lembut untuk otak kita. Okey, untuk otak kita. Tapi sebagai orang Islam, muzik klasik ni kita letak tepi lah. Boleh dengar, tak ada masalah. Hukum dengar muzik ni harus, bukanlah haram. Sampailah dia ni melalaikan kita, barulah hukumnya haram. Okey. Sama juga dengan alat muzik. Alat muzik hukumnya harus, tak kisah, tak ada masalah. Tapi kalau dia dah melalaikan, dia jadi hukum haram lah. Sebab itu Ustaz Azhar Idrus kata, nak main gitar boleh, tapi jangan sampai jadi najis. Jangan sampai jadi najis. Okey. Yang terbaiknya bagi kita adalah zikir. Sebab zikir ini memberikan nada yang lembut seumpama macam muzik klasik yang dimainkan ke telinga kita. Okey. Satu kajian juga disebut bahawa keadaan ini menggambarkan bahawa bacaan Al-Quran dan zikir digunakan dalam merawat penyakit masalah sukar tidur ataupun insomnia. Satu kajian oleh Nur Ashikin dan rakan-rakannya. Okey, ini kertas kerja yang dibentang dalam seminar antarabangsa Al-Quran dalam masyarakat kontemporari 2018.
Kajian mendapati bahawa bacaan Al-Quran berbanding mendengar muzik klasik dapat mendapat memberi ketenangan kepada seseorang. Unsur-unsur keagamaan seperti zikir dan sebagainya dapat membantu pesakit yang mempunyai masalah emosi dan seperti depresi dan kebimbangan yang melampau ataupun anxiety. Jadi bacaan Al-Quran dapat memberi kesan sebagai terapi dan juga ketenangan kepada seorang itu meskipun ayat-ayat tersebut tidak difahami. Masya-Allah, ini kajian Jadi kita ni kalau nak tidur, macam kita sebut subhanallah, 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 itu adalah nada lembut bagi otak. Dan satu kajian juga daripada pakar psikologi, maksudnya kesan sampingan kepada seorang yang suka mendengar muzik-muzik yang keras. Kita ni semua manusia, kita ada getaran, ada rhythm, ada getaran normal kita ada getaran. Dan bacaan getaran normal kita adalah 10, dipanggil 10 MHz lah. 10 MHz getaran kita getaran Allah SWT normal kita. Baik itu kita perlu muzik, kita perlu bacaan Al-Quran, kita perlu zikir yang lembut itu sebab dia memberikan suatu ketenangan pada kita. Sebab kita memang suka pada muzik. Itu manusia memang tak lari. Manusia tak lari pada dengar hiburan ni, dengan muzik ni. Cuma jangan sampai melampau. Jangan sampai melampau. Okey. Bila satu kajian, seorang yang suka mendengar muzik-muzik keras, muzik-muzik rock, yang muzik yang keras, kalau berterusan dalam tempoh yang lama, bacaan normalnya bukan lagi berada pada bacaan yang normal manusia itu 10 MHz, tetapi dia mungkin naik sampai 17 hingga 20 MHz. 10, 20 hingga MHz. Jadi bila diberikan ataupun diperdengarkan lagu-lagu yang lembut ataupun zikir-zikir atau bacaan Al-Quran, dia tidak akan merasakan ketenangan, sebab tahap ketenangannya pada 17 hingga 20 MHz tadi. Itu kalau kita lihat anak-anak muda kadang-kadang dia pasang sistem dekat dalam kereta ni, tak cukup dah daripada kilang dia punya speaker ni. Ada yang 8 speaker tak cukup lagi, letak lagi subwoofer belakang kat bonet tu, nak letak barang pun tak boleh kan. Kita yang kat luar bunyi boom boom boom, rasa kita pun terganggu, tapi orang dalam kita boleh relax mandu kan. Sebab apa? Sebab bacaan normal dia bukan lagi pada bacaan normal manusia biasa, tapi dia dah manusia yang luar biasa lah. Mungkin dia akan rasa tenang bila dengar bunyi yang kuat. Okey, bila seorang tu dia tenang bila dengar bunyi yang kuat, bacaan Quran, zikir tak akan memberi manfaat pada dia. Sebab itu kita kena elakkan daripada dengar bunyi yang dan kata Syam Kamikaze, dia bekas pensyarah muzik di UiTM Shah Alam kan. Dia kata, Ustaz, nak tahu tak pencemaran muzik, pencemaran bunyi, kalau kita telah mengalami satu pencemaran bunyi yang terlalu banyak, apa tanda daripada tubuh badan kita? Tak telinga banyak, dia kata. Tak telinga banyak. Okey, itu maksudnya pendengaran bunyi, pencemaran bunyi dah banyak sangat pada kita. Tak telinga banyak. Tak telinga banyak. Ya Allah, rupanya tak telinga tu pun satu tanda juga tentang pendengaran ataupun Allahumma salli tentang pencemaran bunyi. Okey, seterusnya. Okey. Selain daripada itu, daripada manfaat sains, manfaat akhlak adalah mengagungkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah bersabda, jika kalian berada di tempat tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Hadis yang di awal atas tadi itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ni yang disebut rupanya hadis tadi itu daripada Abu Hurairah. Cuma ini dalam lafaz yang lain. Tadi hadis riwayat Bukhari, ni hadis riwayat Muslim. Fatimah meminta kepada Nabi SAW seorang khadam, yakni pembantu, dan mengadukan bahawa beliau terlalu penat bekerja. Jawab Nabi SAW, engkau tidak akan mendapatkannya daripada kami. Maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang khadam? Iaitu, kata Nabi SAW, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali ketika engkau hendak tidur. Berdasarkan hadis ni, sebenarnya di sebalik kalimah zikir ini mempunyai kekuatan tersendiri. Bagi kalimah subhanallah membawa maksud maha suci Allah.
Tuntutannya adalah sejauh mana kita mensucikan nikmat Allah SWT, mensucikan Allah daripada segala sesuatu yang buruk, kekurangan dan bersifat makhluk. Begitu juga kalimat Alhamdulillah yang bermaksud segala puji bagi Allah sebagai melahirkan tanda terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan sepanjang hari ini. Dan kalimat Allahu Akbar bermaksud Allah yang paling besar, memberi isyarat kepada minda bahawa segala sesuatunya datang daripada Allah, dan menyerahkan diri kepada segala urusan kepada Allah adalah jalan yang terbaik demi mendapat natijah yang baik dalam kehidupan. Maksudnya selain daripada kita dapat ketenangan pada tubuh, mengurangkan ketegangan pada urat saraf kita, pada urat saraf, kita juga dapat mengagungkan dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir. Kalau kita amalkan sebelum tidur, zikir sehingga terlelap, berzikir sehingga terlelap. Okey, insya-Allah. Itu yang pertama. Okey, yang seterusnya kita bincang tentang apa kebaikan mengiring ke sebelah kanan. Mengiring ke sebelah kanan. Hadis Nabi SAW, apabila kalian hendak tidur maka beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, apabila kamu hendak tidur maka beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat, kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Antara kebaikan sain mengiring sebelah kanan, pertama sekali adalah tidak ada hempetan kepada jantung kita. Tidak ada hempetan kepada jantung. Sebab jantung kita semua sebelah kiri. Walaupun ada orang yang jantungnya sebelah kanan. Bila saya kuliah di Putra High Puchong ataupun Puchong, rupanya depan saya ni ada pakar forensik Hospital Sungai Buloh, Dr. Syahidan nama dia. Dr. Syahidan. Okey, dah jadi kawan baiklah sekarang sebab saya banyak merujuk pada kan tentang kesihatan. Dr. Syahidan ni dah bersara, baru je pencen dalam 2 tahun lepas ni, baru pencen. Dia pencen dengan Jusa B, Jusa B. Sebab pakar forensik ni memang jarang-jarang ada iaitu dia boleh naik sampai Jusa B. Okey. Dia sebut Ustaz, apa Ustaz cakap tu betul lah. Tapi Ustaz nak beritahulah info, takut nanti kan ada orang beritahu Ustaz ada orang jantung belah kanan. Nanti Ustaz terkejut pula. Ustaz tak pernah tahu ada benda kan. Ni ada Ustaz, memang ada orang jantungnya sebelah kanan. Dia organ dalaman dia terbalik. Organ dalamannya terbalik. Sebab itu kalau dia sakit appendix, kalau dia check dulu, doktor kena ambil dulu heartbeat dia. Okay, sebelum check kat mana dia appendix dia. Sebab takut tekan pada belah kanan, sakit tak? Sakit tak? Tak sakit. Sebab appendix belah kanan. Appendix sebelah kanan, tekan sakit. Kalau tekan tak sakit, bukan appendix, itu sakit perut lah. Jadi kalau cari heartbeat dia dulu. Kalau cari heartbeat dia di sebelah kiri tak jumpa, cek kanan. Mungkin orang ni organ dia terbalik. Sebab itu kalau jantung orang sebelah kanan, semua dia terbalik. Appendix dia akan duduk sebelah kiri. Appendix duduk sebelah kiri. Kadang-kadang kalau tekan ni kiri ni bukan appendix, sebab tahunya appendix sebelah kanan, rupanya dia appendix. Kita pun bagilah ubat sakit perut dan umpamanya, tiba-tiba appendix pecah, boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian. Sebab itu kena ambil dulu heartbeat dia kata, ambil dulu heartbeat dia. Okey. Jadi bila kita baring mengiring sebelah kanan, jantung kita ni, purata manusia ini adalah sebelah kiri. Purata kita adalah sebelah kiri. Okey. Jadi secara langsungnya memberi ruang kepada jantung ini untuk dia mengepam dan mengalirkan darah daripada kepala sampai ke kaki. Daripada kepala sampai ke kaki tanpa ada bebanan, tanpa ada hempitan. Tapi disebut bahawa kalau seorang yang mengalami kecederaan dan luka besar dan darah maksudnya tidak berhenti daripada luka yang besar tersebut, doktor akan mengarahkan dia mengiring sebelah kiri. Mengiring sebelah kiri supaya empit jantung ni jangan dia mengepam secara normal, biar dia lambat sikit mengepam supaya darah tak keluar daripada luka yang besar tu. Dia akan suruh mengiring sebelah kiri, empit jantung ni supaya jangan jantung ni mengepam secara normal pula, nanti kan darah keluar melalui luka yang besar tu. Okey, itu kes-kes tertentu. Bila saya sebut dalam Radio Hakim juga, ada seorang pendengar, dia kata, Ustaz, saya ni mengandung, dia kata, pregnant. Doktor sarankan saya mengiring sebelah kiri. Macam mana pula Ustaz? Ketika itu memang saya tak ada jawapan lah, sebab saya bukan pakar kesihatan.
Saya tak apa, saya cakap saya tangguh, minggu depan saya jawab. Saya terus telefon Profesor Dato' Dr. Halina Haliza Siraj, pakar ONG SUKM, pakar ONG. Ya, Prof, macam mana ni? Dia kata, okey Ustaz, sebenarnya dia kata saranan tu ataupun galakan untuk perempuan yang pregnant tu mengiring sebelah kanan waktu tidur adalah trimester yang terakhir ataupun 3 bulan terakhir sebelum dia melahirkan anak. Sebab trimester terakhir tu maksudnya kandungan dah besar, dia akan menghempit arteri dengan vena, saluran besar, dia akan, kandungan tu akan menghempit arteri dan vena, saluran besar tu. Jadi kadang-kadang kalau ibu yang mengandung ni, dia akan mengalami bengkak pada kaki, bengkak kakinya umpama sebab darah tak sampai, sebab kandungan tu menghempit. Jadi sebab itu 3 bulan terakhir dia digalakkan untuk mengiring sebelah kiri. Jadi ada jawapanlah pada persoalan tu. Ada jawapan pada persoalan tu. Okey. Itu yang pertama, dia akan mengalirkan seluruh darah daripada kaki ke kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan dari sudut sains mengiring sebelah kanan ini, dia tidak ada bebanan kepada tulang belakang. Dia tidak ada bebanan kepada tulang belakang. Satu kajian, kalau seorang yang tidur di atas tilam yang empuk, tilam yang lembut, tilam yang lembut, dalam tempoh yang lama, bukan 10 tahun, tapi disebut atas daripada 10 tahun, dia akan menyebabkan tulang belakang seorang itu bengkok. Sebab tulang belakang itu tidak disokong dengan mana-mana objek. Jadi kalau kita lembut, tenggelam badan kita pada tilam, dia akan menyebabkan tulang belakang kita bengkok. Sebab itu kalau mengiring sebelah kiri, kita baring mengiring sebelah kanan contohnya, dia tidak memberikan bebanan kepada tulang belakang kita. Satu. Sebab itu kalau Nabi SAW pun, sebab itu tilam Nabi SAW adalah tilam yang diperbuat daripada kain bulu yang dilipat dua di rumah Sofia. Tetapi di rumah Hafsah, di rumah Sayyidatina Aisyah disebut bahawa tilam diperbuat daripada kulit dan diisi dengan sabut kurma ataupun pelepah kurma dalamnya. Itulah tilam Nabi SAW. Lebih kurang dalam 2 inci, tak sampai 2 inci pun, 1 inci kot tilam tebalnya. Sebab itu di Jepun satu tempat tidur yang dipanggil tatami. Dia jerami daripada buluh, ataupun tilam tikar buluh itu. Itulah tempat tidur orang-orang Jepun. Sebab kalau dia tidur di atas tilam yang keras, yang nipis ni, dia menyebabkan tulang belakang ni diapung dengan lantai tu. Jadi menyebabkan tulang belakang kita sentiasa tegak dan tak bengkok. Tapi kalau tidur di atas tilam yang terlalu lembut, dia akan mengakibatkan tulang belakang yang bengkok. Itulah sebut tentang tu mengiring sebelah kanan, tiada bebanan kepada tulang belakang. Tiada bebanan kepada tulang belakang. Okey. Dari sudut rasional akhlak pula. Dari sudut rasional akhlak, insya-Allah. Dalam kitab Zadul Ma'ad disebut bahawa mengiring ke sebelah kanan yang dianjurkan oleh Islam adalah suatu posisi tidur yang memudahkan seseorang untuk bangun 1/2 malam. Maksudnya bila mengiring ke sebelah kanan disebut bahawa tiada kesusahan untuk bangun malam. Tiada kesusahan untuk bangun malam. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya mengiring sebelah kanan ni adalah posisi seseorang itu bila berada dalam liang lahat. Bila berada dalam liang lahat, seorang akan dibaringkan sebelah kanan. Kalau ikut liang lahat, bukan guna ke bumi guna keranda, dia akan terus masukkan ke liang lahat itulah. Jadi dia takkan terbalik umpamanya. Tapi kalau dia ke bumi dalam keranda, terpaksa dibuat tanah, digumpalkan tanah bentuk bantal, bentuk bulat untuk sokong belakangnya, jangan sampai jenazah tersebut dia tombang badannya, jadi kena letak batu. Jadi itulah posisi seseorang bila berada dalam liang lahat. Jadi secara tak langsungnya dia kata bahawa tidur ini adalah tidur yang menginsafkan, tidur yang menginsafkan kita, tidur yang menginsafkan. Jadi kita kenang bahawa kita tidur ini umpama macam kita berada dalam liang lahat, insya-Allah. Disebut tentang tu. Jadi apa yang dapat kita ambil kesimpulan hari ini, pertama sekali adalah rupanya berzikir sehingga terlelap dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar
cuma bezanya pada Allahu Akbar 34 kali, jumlahnya 100. Itu adalah ketenangan yang maksimum untuk kita. Yang kedua adalah kekuatan dalaman. Yang ketiga adalah nada lembut untuk otak. Nada lembut untuk otak. Dan seterusnya kita bincang tadi tentang mengiring sebelah kanan. Mengiring sebelah kanan. Okey. Bagaimana bentuk mengiring sebelah kanan tu? Okay, baring di atas lambung kanan, kemudian meletakkan tapak tangan kanan di bawah pipi kanan macam ni. Okey. Kemudian meletakkan lengan kiri pada sisi kiri. Ini tegaklah, letak pada sisi kiri. Kemudian membengkokkan sedikit kedua lututnya dan menghadap kiblat. Membengkokkan sedikit lututnya menghadap kiblat. Kalau kita lihat daripada atas, dia akan membentuk kalimah Muhammad. Mim itu kepala, tangan yang diletakkan pada tapak tangan yang diletakkan pada pipi kanan akan menyebabkan siku kita terkeluar sedikit. Itu membentuk huruf ha. Kemudian punggung huruf mim, dan dua kaki yang dibengkokkan sedikit itu membentuk huruf dal. Tidur ini dipanggil tidur Muhammad. Tidur Muhammad. Tak payah cari nama tidur kita. Susah nanti kalau huruf zaman kita Zulkifli ada huruf kaf. Macam mana nak bentuk huruf kaf? Tidur terkangkang kita. Tidur terkangkang kita. Tak, tidur Muhammad. Tidur Muhammad. Okey, ini disebut tentang bagaimana cara mengiring sebelah kanan. Baring di atas lambung kanan. Okey. Kemudian meletakkan tapak tangan di bawah pipi kanan. Okey, kemudian meletakkan tangan kiri pada sisi kiri. Ini terbaik dalam kitab Tarbiyatun Nabawiyah lil Atfal, Syekh Muhammad Nur Hafiz disebut bahawa ajarkanlah anak perempuan kamu untuk tidur dengan posisi tidur Nabi SAW. Sebab kalau dia tidur terlentang, anak-anak yang sudah akil balik ni, dia ada perubahan dari sudut fizikal dia. Minta maaf sebut bahawa kalau dulu badannya tegak je, rata je. Bila dia dah akil balik, dia sudah bentuknya, saya selalu gunakan istilahnya, bentuk muka bumi dah bergulung ganang lah. Dia dah tak macam anak-anak kecil kan. Jadi kalau tidur, mungkin ayah masuk, mungkin adik-beradik masuk. Bila lihat pada anak gadis yang sedang membesar tu, bentuk badan yang menggiurkan dan boleh menyebabkan sumbang mahram dan seumpama. Jadi ajar anak gadis tidur cara Nabi SAW, tidur mengiring sebelah kanan. Kemudian apa rasional yang sebelah kiri, tangan kiri letak pada sisi kiri tu. Kalau dia tidur pun tanpa meletakkan tangan tu pada sisi kiri, dia akan menyebabkan juga bentuk yang boleh menggiurkan. Sebab itu bila anak gadis ni ikut kajian, dia sudah akil balik, dia akan ada berlaku pembesaran pada payudaranya, pada punggungnya kan. Jadi bentuk pinggul tu akan lebih tinggi. Bentuk pinggul lebih tinggi. Okey. Jadi dengan meletakkan tangan pada sisi kiri akan menutup lekuk pada pinggul itu. Jadi dia akan nampak rata juga. Itu kebaikan dia sebenarnya. Itu kebaikan. Sebab itu ada 9 langkah pembinaan dorongan syahwat anak-anak. Kajian daripada Syekh Muhammad Nur Hafiz As-Su'aid dalam kitab Tarbiyatun Nabawiyah lil Atfal. Ada 9 langkah tu adalah salah satunya adalah ajar anak kamu tidur posisi Nabi SAW. Sebab itu banyak kebaikan insya-Allah. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu yang dapat kita bincang. Insya-Allah pertemuan kita akan datang minggu depan lah insya-Allah. Sama minggu pertama kuliah maghrib kita akan bicara tentang bercelak sebelum tidur. Kita biasa bercelak bila bangun daripada tidur. Apa kebaikan bercelak sebelum tidur yang dilakukan oleh baginda SAW. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi